back from the dead. Hello, Assalamualaikum. Hari ni saya nak terangkan pasal best fit untuk lab 2 operating system. Ok, so sekarang kita akan buat task ni berdasarkan memory block dengan job yang kita ada ni. Ok, saya dah copy paste dah dengan memory dia dekat belah sini. So kita tinggal masukkan job. So saya akan demonstratekan first cara untuk masukkan berdasarkan best fit algorithm. So saya start dengan task 19 dulu. Lepas tu baru saya akan start dengan first come first serve. Ini adalah requirement untuk assignment saya untuk tutorial kali ni. So bila saya tengok task 19 ni, dia tak boleh masuk ke dalam mana-mana dalam memory sebab saiz dia adalah lebih besar daripada mana-mana saiz dalam memory. Saiz untuk task 19 tadi adalah 9800 lebih. Jadi dia tak boleh masuk mana-mana dalam memory ni. So kita tinggalkan 19 tu sebagai waiting list. So saya proceed pada task 1. Task 1 saya masukkan ke dalam main memory 2, which is 5770, berhampiran berdekatan dengan 7000. Ini adalah syarat-syarat untuk best fit kita kena cari, contoh 5770, kita kena cari nombor yang paling terdekat dengan dia, yang lebih besar daripada dia. Dan kita tak boleh isi lebih kurang. Contoh 5000 kita tak boleh isi, contoh ada 5500, kita tak boleh isi task 1 ke dalam memory nombor 8 sebab dia lebih kecil daripada task 1. Ok, saya proceed pada task kedua. 4190 saya masukkan ke dalam main memory 3 sebab dia lebih kecil dan berdekatan dengan 4500. Dan CPU burst dia pun cooldown dia adalah 4 saat. Dan saya teruskan task 3 ke main memory 8. 3290 berhampiran dengan 5800. Tiada lagi yang berhampiran selain itu. Jadi kita terpaksa pilih 5500 lah, walaupun terpaksa ada pembaziran kerana banyak space yang kita rugi Kita teruskan saja. Okey, sekarang ni kita teruskan dengan task keempat. Kita bergerak mengikut first come first serve, FCFS algorithm. So 2030 berdekatan dengan 3000. So kita pilih memory nombor 5. So saya tandakan sebagai warna kuning, maksudnya kita sudah fill in, kita sudah jalankan task-task yang berikut. So saya tanda supaya kita elakkan careless berlaku supaya mengelakkan kecuaian. Kalau berlaku kecuaian, dia akan membawa kepada proses yang seterusnya dan sakit untuk ulang balik semua benda. Ok, so kita teruskan dengan yang kelima. Yang kelima adalah bersaiz 2550. Dan kita tengok main memory yang paling berdekatan untuk ini adalah, kita tiada pilihan lain sebab kesemua yang kecil telah digunakan. So kita kena guna yang besar walaupun pembaziran akan berlaku. Jadi saya ambil 8500 kerana antara semua yang belum occupied lagi, 8500 adalah yang paling kecil. Dan cooldown untuk task berikut adalah 2 saat. Dan kita akan teruskan selepas ini untuk task yang ke-6 bersaiz 6990. So saya pilih 9000 kerana itu saja yang tinggal untuk saiz yang paling besar yang belum occupied. Bercooldown 9 saat. So 9500 saya proceed dengan task 7. Task 7 bersaiz 8940. Okey, tidak adalah pembaziran sangat kerana saiz agak berhampiran. Bercooldown sebanyak 5 saat CPU burst. Ok, jadi saya tandakan 5, 6 dan 7 sebagai done. Ok, so sekarang yang tinggal yang belum unoccupied adalah 1000, 1500 dan 500. So kita akan terus cari apa saja yang boleh fit in. Kita cari task apa berdasarkan first come first serve, apa saja task yang boleh fit in dengan saiz yang tinggal. Jadi task 8 saya tengok dia muat kerana dia bersaiz 740. So dia muat untuk masuk ke dalam 7, main memory nombor 7. Bercooldown sebanyak 10 saat. Dan untuk seterusnya kita ada 1500 dan 500 lagi. So kita tengok apa yang muat.
Okey, untuk tas 9 saya tengok tak muat kerana bersaiz 3930, jauh lebih besar daripada yang belum unoccupied 1500. Jadi kita tengok lagi sekali. So sekarang ni saiz untuk tas nombor 10 pun tidak muat juga. So kita akan terus mencari daripada atas sampai bawah apa yang muat. So saya tengok tas nombor 14 muat. Setelah kita skip banyak kerana tidak muat kan, jadi kita ambil tas nombor 14 berdekatan dengan 500 kerana 420 berdekatan dengan 500. So kita proceed untuk tas memori yang ke-10 untuk tas nombor 14 bercooldown sebanyak 10 saat. So tinggal 1500 ni, kita kena cari lagi apa tas yang muat untuk dimasukkan. So untuk tas memori nombor 9, saya rasa yang paling sesuai adalah nombor 15. Ya, nombor 15 bersaiz sebanyak 220. So kita pilih tas nombor 15 untuk diisi. Bercooldown sebanyak 10 saat juga. Okey, saya tandakan sudah dijalankan. Okey, setelah semuanya diisi, kita akan proceed kepada iteration yang seterusnya. Dan saya tengok antara semua ni yang paling rendah adalah nombor 2. Jadi saya akan buat selepas 2 saat. Saya copy paste. Saya ke kotak yang sebelah, saya paste. Okey, saya buat iteration atas 2 saat. Selepas 2 saat, tas 5 dan tas 4 akan hilang kerana mereka sudah tamat menjalankan proses diorang sebab diorang dah habis cool burst. Diorang dah habis CPU burst, cooldown. So diorang akan disingkirkan daripada main memory dan akan digantikan dengan tas yang lain. Okey, tas yang setiap tas yang kita copy paste tadi, kita perlu tolak dengan 2 sebab ibaratkan 2 saat telah berlalu. So jadi masa yang tadi kita kena tolak dengan 2 supaya kita dapat keep track bila masa kita akan keluarkan setiap proses, bila masa proses-proses perlu keluar. Jadi sekarang setelah 2 main memory slot dikosongkan bersaiz 8500 dan 3000. So kita boleh teruskan, kita start balik daripada first come first serve tadi. Kita start daripada 9 walaupun kita berhenti pada 15, kita tak boleh continue daripada 16. Kita kena patah balik ke slot nombor 9, tas nombor 9 dan kita jalankan seperti mana yang kita buat sebelum ni. Kita akan buat benda yang sama. Daripada tas 9 tu kita cari adakah dia muat untuk dimasukkan ke dalam memori tersebut. Kalau muat, kita proceed lah. Contoh tas nombor 9 bersaiz 3930. So dia muat untuk dimasukkan ke main memory slot nombor 4. Jadi kita proceed. Bercooldown sebanyak 7 saat. Dan seterusnya, step-step ini akan berterusan sampailah kita akan jumpa external fragment. Jadi saya akan skip part ini dan kita akan sambung di part external fragment. Okey, kita sambung. Sekarang ni kita dah masuk ke iteration yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kita dah masuk iteration yang ke-8, which is masa yang ke-10 saat. Okey, so sekarang ni kita dapat lihat sudah berlaku external fragment. External fragment berlaku apabila tiada lagi tas yang tinggal yang boleh menggunakan slot tersebut. Mungkin kerana terlalu kecil. Contoh 500 adalah saiz yang terlalu kecil, dan bila kita tengok dalam tas yang tinggal, tiada lagi tas yang bersaiz kecil, yang lebih kecil daripada 500. Jadi slot memory slot tu tidak akan lagi digunakan. So dia akan dikira sebagai external fragment.
So saya akan merahkan setiap external fragment tu, menunjukkan bahawa slot itu tidak lagi boleh digunakan. Dan saya akan copy paste. Dan saya akan tolakkan dengan 1. Okey, saya akan, proses ni telah tamat, jadi saya akan kosongkan. Ini pun saya akan kosongkan. Dan yang lain saya akan tolak dengan 1, seperti mana yang saya terangkan sebelum, pada proses sebelum ini. Tolak 1, tolak 1. Dan yang selebihnya yang masih ada lebihan itu sebab kita dah tak ada lagi task yang akan, maafkan saya, kita ada task lagi, which is 23, 24 dan 21 masih belum dijalankan. Jadi kita akan cari slot sampai task tersebut semua boleh digunakan untuk dimasukkan ke dalam main memory. So sekarang ni saya tengok atas ni bersaiz 7000 dan di sini bersaiz 5500. So kita tengok task apa yang boleh masuk ke dalam saiz berikut 7000. Task apa yang tinggal boleh masuk ke dalam task tersebut. Yang saya perhatikan, kita boleh masukkan task 21. 21, oh tak, 21 tidak boleh. 24 mungkin. 24 boleh masuk ke main memory slot nombor 2. Ya, 24 boleh. 24 bersaiz 5950 dan slot untuk memori kedua adalah 7000. Jadi 24 boleh dimasukkan ke dalam slot memori nombor 2. Dan sekali lagi saya masukkan dan saya masukkan cooldown dia berapa? 5. Dan saya tandakan sebagai siap. Okay, so sekarang yang tinggal 5500. Kita tengok lagi apa aktiviti task yang boleh dimasukkan ke dalam 5500 ni. Ada tak task yang lebih kurang daripada 5500 untuk dimasukkan? Okey, tak ada. Sebab tu saya merahkan jadi external fragment. So tinggal 21 dan 23. Kesemua ni besar-besar, jadi saya copy paste. Tambah lagi 112. Saya clear content untuk menandakan bahawa task itu telah tamat. Jadi untuk task-task yang berikut sama je konsep dia. Kita hanya mengulang benda yang sama. Jadi saya tak perlu terangkan lebih lanjut kerana saya rasa yalah, benda hanya berulang. Jadi saya rasa anda boleh continue dengan apa yang saya terangkan tadi. Dan at the end of the day, yang akhir sekali adalah kesemua main memory slot tu akan jadi merah dan jadi sebagai external fragment, menandakan semua task sudah tamat kecuali task yang tidak dijalankan, which is task nombor 19. 19 is waiting because there are no memory sufficient for it. So task 19 akan kekal waiting sampai bila-bila. Sebab apa? Tiada main memory yang muat untuk menampung task 19. Jadi akhir pada lab ini, resultnya adalah task 19 akan kekal sebagai waiting. Itu saja yang at the end of it. Dan saya akan, dan lepas tu kita akan kena buat coding untuk lab tersebut, untuk algoritma ini berdasarkan Excel ini. Dan macam mana untuk kita buat coding, mungkin
mungkin saya akan buat video pada episod seterusnya. Jadi kalau korang suka video ni dan korang rasa video ni sangat bantu, tolong like, share dan subscribe video ini. Dan sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.